Aku pun cakap, kenapalah that video yang boleh gadaikan nyawa, boleh mati pula. Aduh, spoil lah cerita ni. Guys, we gonna go to the top. We gonna go to the next level. Pastikan korang subscribe kat bawah tu. Butang subscribe yang warna merah kat bawah tu, pastikan korang tekan. Pastikan korang subscribe. Subscribe sekarang. Terima kasih kerana dah subscribe. Korang memang awesome. Roll it. Yo sabar, selamat datang ke channel ni Valentine yang tersuri tanah Melayu. Terima kasih kerana telah klik video ni. Korang memang gerik sih. Assalamualaikum, apa khabar korang? Sihat? Aku harap korang dalam keadaan yang sihat sejahtera. So far, apa yang korang buat pada hari semalam 1 Mei? Kan hari bekerja, mesti korang pun ada yang dapat cuti. Pada 1 Mei, cuti hari pekerja tu, aku tak pergi mana-mana pun. Aku just stay dekat rumah, buat some editing. Dan malam tu aku keluar pergi pasar raya yang baru buka, adalah dekat kawasan-kawasan ni. Hari ni baru je tadi sebenarnya aku pergi tengok Endgame The Avengers. Ya, Endgame The Avengers tu, orang cakap paling gempak pada tahun 2019 ni. Aku tengok cerita tu, aku pun pergilah ke salah satu pawagam dekat tempat aku ni untuk prepare Endgame ni. Untuk aku buat persiapan nak tengok Endgame ni, aku memang dah bercita-cita aku tak nak tengok dekat seat yang biasa. Sombong amat. Seat yang biasa kita tengok cerita-cerita biasa. Untuk special for Endgame, aku telah dapatkan kursi yang luar biasa. Yang luar biasa yang aku masukkan ni, aku kursi D-Box, di mana D-Box ni boleh dapat hanya dekat GSC saja, Golden Screen Cinemas. Apa tu D-Box? D-Box ni guys, kalau korang nak tahu, bila korang tengok filem tu, especially filem aksi, yang filem yang banyak melakukan action, korang duduk dekat kursi D-Box ni, korang pun akan turut rasa juga action-action yang dimainkan dalam filem tu. Contohnya macam kalau dalam scene cerita tu ada scene gegar-gegar, scene tembak-menembak. Bila korang duduk dekat kerusi D-Box ni, korang pun akan turut rasa gegaran-gegaran tu semua. So memang gempak gila kan. Aku pun masa tu aku tengok je orang cakap semua D-Box ni best, D-Box ni gempak babe kalau kau cuba. Dan aku pun bercita-cita untuk ambil kursi D-Box ni untuk tengok Avengers The Endgame ni. Memang aku tak sabar sangat nak share dengan korang apa yang aku lalui sepanjang aku tengok Avengers Endgame tu dekat kursi D-Box ni. Sebenarnya aku nak buat review untuk cerita Avengers Endgame ni, sebab aku ini merupakan first time aku buat review untuk filem Hollywood. Sebelum ni aku just buat review untuk filem-filem tempatan. So far cerita ni pada aku first kali aku nak bagi tahu, cerita ni merupakan cerita yang paling gempak sepanjang aku menonton cerita dekat wayang sepanjang hidup aku. Cerita ni lah paling gempak, sumpah tak tipu. Memang betul, dia punya jalan cerita dia semua, plot twist dalam tu, dia punya action semua, gua cakap dengan lu orang memang gempak-gempak gila. Aku kalau cerita ni kan, korang cakap aku buat spoiler pula. Aku rasa dah nak dekat 10 hari dah cerita tu keluar. Mungkin ramai dekat luar sana yang dah tengok cerita ni. Aku rasa aku akan teruskan juga, sebab kalau aku tak cerita spoiler, aku pun tak tahu nak cerita apa dengan korang. Sebab dalam cerita tu lah yang aku nak cerita dengan korang ni. So, cerita dia kat dalam tu mula-mula, kalau korang lepas tengok Infinity War, kita dapat tahu yang si Thanos ni, dia dah petik dia punya jari tu menggunakan sarung tangan yang dilengkapi dengan Infinity Stone. Dan sebahagian daripada makhluk dekat alam ni telah lenyap. Pada Avengers The Endgame ni, dia sambungan sebenarnya daripada selepas dia lenyapkan semua makhluk tu. Dan kat sini tinggallah Avengers ni semua. Diorang pun buat plan macam mana balik nak dapatkan member-member diorang semua yang dah hilang tu. Dekat part ni
ada satu kejutan bila kita kenal Scott Lang sebagai Ant-Man. Dia sebenarnya tak lenyap lagi. Dia sebenarnya baru je dapat keluar daripada alam kuantum tu. Aku cakap dengan korang, aku punya perasaan masa tengah tengok dekat kursi D-Box tu, aku dah goyang-goyang dah kursi sebelum kursi tu goyang bila action keluar. Aku tak sangka si Scott Lang ni dia boleh keluar, dia tak lenyap pun sebenarnya. Lepas tu dorang ni pun buatlah plan dengan si Scott Lang ni semua. Sebab Scott Lang ni dia ada alat untuk kembali ke zaman silam. Benda tu boleh buatkan diorang untuk mencari semula stone-stone yang ada dekat alam semesta ni. Diorang pun jalankan plan, dan bila group Avengers ni semua dah berkumpul, dah berbincang semua, diorang pun berpecah pergi ke tugas masing-masing. Bila dia dah pergi dekat tugas masing-masing ni, ini part yang aku tak suka. Bila superhero lain ni semua dah berjaya dapatkan batu. Bila time Black Widow dan Hawkeye nak pergi dapatkan Soul Stone tu, diorang kalau nak dapatkan Soul Stone ni guys, sebenarnya kalau nak dapatkan Soul Stone ni syarat dia kau kena korbankan nyawa orang yang kau sayang. Hawkeye dengan Black Widow, diorang ni pun keliru nak korbankan siapa. Masing-masing berebut nak korbankan diri masing-masing untuk dapatkan The Soul Stone tu. Aku harap sangat supaya Black Widow tak gadaikan nyawa dia. Sebab Black Widow ni salah satu my favourite Avengers. Memang dari dulu aku peminat dia. Kat situ diorang pun berlaku lah some action di mana dia dua orang ni berebut-rebut nak pergi gadaikan nyawa. Dia tak nak lah dia ni mati dan tak nak lah dia tu mati. So last Black Widow juga yang gadaikan nyawa. So kat situ aku pun cakap, kenapalah Black Widow yang boleh gadaikan nyawa, boleh mati pula. Aduh, spoil lah cerita ni. Tapi nak buat macam mana, dah cerita jalan cerita macam tu. Itu part yang aku tak suka lah. Lepas tu bila aku suka part yang Captain America dia boleh angkat Stormbreaker. Stormbreaker tu kalau kau nak tahu yang tukul si Thor tu, Stormbreaker tu sebenarnya tak boleh diangkat oleh sebarang orang tu guys. Kalau korang nak angkat Stormbreaker tu, korang kena ada hati yang suci, niat yang suci, dan korang mestilah a good guy. Sebab tu tak semua orang yang boleh angkat. Aku dalam tu dah macam orang gila dah aku rasa. 2019 ni aku rasa 2 Mei ni yang aku tengok hari ni lah paling aku gila dekat Pawagam. Setiap scene-scene yang dalam tu semua bagi aku surprise yang aku tak jangka. Aku nak pada cerita-cerita Marvel pada sebelum-sebelum ni. Bila Captain America dapat angkat Stormbreaker tu, bagi aku itu satu benda yang surprise lah buat aku. Part-part last tu diorang dah standby nak berperang dengan Thanos sekali lagi. Kalau korang nak tahu dia berperang dekat bumi, mesti korang tertanya-tanya macam mana Thanos boleh datang pula kat bumi. Sedangkan cerita ni selepas daripada cerita Infinity War, yang mana kita tahu batu-batu tu semua dah lenyap, dah tak ada dah. Thanos ni dia dah musnahkan. Sebenarnya Thanos ni dia datang ke masa depan tu, dia menggunakan alam kuantum yang dicipta oleh Hank Pym tu, profesor yang buat baju Ant-Man. So dia pun datang ke masa depan dan dia berperang lah dengan Avengers tu semua. Ini part yang paling gempak. Thanos ni dia dah bawa dia punya tentera sebatalion ni semua. Dia dah bawa dah alien-alien yang pelik-pelik tu semua. Yang tinggal masa tu yang aku ingat Thor, Captain America dengan Iron Man. 3 orang je yang tinggal nak lawan dengan ramai-ramai ni semua. Bila diorang dah sembang, tiba-tiba muncul ada Doctor Strange punya pintu tu, pintu masa tu, berapi-api tu. Dekat dalam scene tu, keluar pintu tu yang mula-mula keluar aku ingat The Black Panther. Wakanda Forever sudah datang mah. Lepas tu aku buat excited gila masa tu. Aku pun aku harap akan ada banyak lagi hero-hero akan datang. Ternyata filem ni mengikut sangkaan aku pada masa tu. Dia keluarkan semua Avengers yang dah lenyap pada cerita Infinity War sebelum ni. Kalau korang nak tahu macam mana diorang ni ada balik, sebab sebelum daripada scene tu
lepas dorang dah berjaya kumpulkan semua Infinity Stone, dorang dah bagi dekat Hulk tau, pakai sarung tangan yang Iron Man buat dan dilengkapi dengan Infinity Stone yang dorang kumpul tu. Dan bila Hulk petik, so semua yang lenyap pada cerita-cerita yang sebelum ni dorang wujud kembali, ada balik. So bila semua dah berkumpul ni, ramai gila lah baik. Aku tengok dekat dalam cinema tu, aku dah menjerit-jerit dah. Gila lah baik, fight, bagi fight punya. Memang excited sikit lah kan. Aku pun orang sebelah pun tengok aku, dah kenapa pula Mamat ni kan jerit-jerit. Dengan kursi aku ni asyik bergerak-gerak, tak tentu arah. Sebab bila action dia sekali, kursi tu akan bergerak tau. Kursi tu akan ikut dia punya setiap pergerakan. So aku dalam tu dah tu benda macam tu. Bila dia nak perang, last Thanos dah dapat dia punya sarung tangan tu, sarung tangan Iron Man tu yang dilengkapi dengan batu. Dia dah dapat, Thanos nak pakai. Masa nak pakai tu, Iron Man datang, dia nak ambil lah sarung tangan tu. Aku ingat masa tu Iron Man tak dapat sarung tangan tu. Rupanya sarung tangan masih stay dekat tangan Thanos, tapi batu-batu tu semua dah transfer dekat tangan Iron Man. Iron Man dia dah buat satu rekaan. Bila dia letak je dekat dengan sarung tangan lama dia tu, semua batu-batu Infinity Stone tu semua akan datang dekat dia punya sarung tangan pula. Iron Man dah dapat semua stone tu. Bila dia dah dapat semua stone tu, dia petik sekali je lagi, semua musuh-musuh kat depan tu semua lenyap. And last kali yang lenyap adalah si Thanos. Dah habis ni semua kan, dah Iron Man dah petik. Cerita ni guys, dia bukan sekadar aksi semata-mata. Dia sebenarnya banyak sangat scene-scene sedih. Aku kat dalam tu banyak kali juga mengalirkan air mata jantan aku ni. Malu juga kan, tapi tak apa kot. Sebab cerita ni aku menyelami dia punya perasaan tu. First kali aku nangis bila one of my favourite Marvel character, Black Widow, dia boleh mati sebab dia nak dapatkan Soul Stone tu. Itu yang aku rasa sebab lah kan. Sebab ya, kita minat benda tu. Dan lepas tu scene yang sedih juga bila Iron Man lepas dia petik jari dia dengan sarung tangan Infinity Stone tu. Bila korang pakai sarung tangan Infinity Stone tu, bila korang petik je jari korang, kuasa gamma dia tu, sinaran gamma dia tu terlalu kuat sampaikan badan korang ni akan, aku rasa lumpuh lah. Boleh lumpuh, dia boleh makan separuh nyawa korang. So bila Iron Man dah petik, time tu Iron Man dah lemah, dah mungkin aku rasa dia punya nyawa masa tu dah 55. Bila dia petik je lagi gunakan sarung tangan tu, dia punya nyawa makin turun. Nampaknya dah nak temu dengan ajal dia. Last sekali Iron Man mati juga. Itu part yang sedih juga aku rasa. Pada habis ni pun semua dah berkumpul, keluarga-keluarga Avengers semua dah kumpul. Semua datang memberikan penghormatan yang terakhir kepada Iron Man. Lepas tu Avengers ni nak pulangkan semula stone-stone yang dorang dah ambil sebelum ni dekat tempat asal dia. Dia hantar Captain America tu untuk hantar semua stone ni. Balik-balik je guys, rupanya Captain ni dia dapat apa yang dia nak sebelum ni, iaitu dia tak nak terperangkap dalam usia yang muda. Dia sebenarnya dia nak menjalankan kehidupan dia seperti manusia-manusia normal. Lepas dia hantar batu-batu tu semua, Captain America ni dia pun dah jadi tua. Kita tahu Captain America ni dia dah hidup berapa ratus tahun. Dia dah hidup semenjak daripada zaman perang dia dulu dekat Amerika tu. Dia dah hidup lama tau guys. So dekat dalam filem Avengers Endgame ni pun dia tunjukkan sebenarnya Captain America ni dia boleh jadi tua juga. Cerita ni memang gempak gila babeng ni, memang gempak lah. Aku tak tahu nak cakap macam mana kan. Aku rasa kalau aku tengok cerita ni 10 kali pun tak ada masalah untuk aku. Aku boleh kategorikan sebagai cerita paling gempak dalam sejarah hidup aku. Ini merupakan filem paling gempak aku pernah tengok. Semua cukup, ramuan dia semua cukup. Ada sedih, ada fighting, ada action, ada love story, semua ada dalam ni. Semua cukup. Terima kasih sangat dekat Marvel sebab dah buat filem macam ni. Lagi satu, dia banyak juga bagi pengajaran dekat korang. Memang good job lah Marvel. So itu je aku nak kongsi dengan korang. Bila aku tengok cerita Endgame yang gempak ni, tambah pula dengan aku tengok
dengan kerusi D-Box yang bergerak-gerak tu, memang out of mind lah. Aku nak cerita dengan korang pun tak boleh. Dia punya gempak tu korang kena tengok sendiri dengan kerusi ni. Korang kena rasa sendiri lah kalau korang nak tahu kerusi ni macam mana punya gempak. So aku harapkan Marvel akan dapat keluarkan lagi banyak cerita-cerita yang gempak macam ni. Sebab aku rasa cerita-cerita yang lepas ni akan jadi lagi gempak-gempak dan terus gempak. Kita tunggu je jadi. So kepada yang baru sampai di channel Hanif Bahrain ni, apa kata korang tolong support channel ni dengan klik butang subscribe kat bawah tu, hit like button, tinggalkan komen korang pada yang dah tengok cerita Avengers Endgame ni. Apa pendapat korang dengan Avengers Endgame ni? Pada next video ni aku nak bawa satu video yang sangat-sangat special. Sememangnya korang tertunggu-tunggu. Pastikan korang stay tune dengan channel Hanif Bahrain. Aku ucapkan Assalamualaikum. Ciao guys. The regiment, naik darah semua kasih ku peringatan. Banyak sungai, banyak berbual ni aku tak nak dengar. Mula-mula semua action selalu nak cakap besar. Now you tryna do a pull up while I raise the fucking bar.